Kesaktian Ria Sine inilah yang menjadikan Raja Pulang Palih meminta beliau untuk menjadi ketua ekspedisinya ke kerajaan Biaju nanti. Access granted. Raja Pengayau itulah gelarannya sewaktu hidupnya untuk seorang pahlawan masyarakat Dayak ini yang bernama Patih Gumantah. Kehandalannya bertingkah serta tangkas menggunakan parang ilang menjadikan musuh-musuhnya gerun apabila berhadapan dengannya. Ditambah lagi diceritakan juga Patih Gumantah ini bukan sembarangan orangnya kerana selain tangkas di dalam ilmu perang, beliau juga diceritakan memiliki ilmu kebatinan yang amat tinggi. Patih Gumantah adalah pahlawan masyarakat Dayak di Borneo yang juga merupakan pengasas kepada kewujudan kerajaan Mempawah di bumi Borneo suatu waktu dahulu. Beliaulah sebenarnya pendiri kepada kerajaan Bangkul Rajakeng, salah satu daripada kerajaan kuno yang diasaskan oleh masyarakat Dayak Borneo. Kerajaan Bangkul Rajakeng ini berpusat di satu kawasan pergunungan yang dinamakan Pergunungan Sidiniang pada awal kurun ke-13 Masihi. Pada ketika itu diceritakan bahawa kerajaan Bangkul Rajaknya merupakan satu kerajaan di bawah pengaruh Hindu di dalam sistem pemerintahannya. Di bawah kekuasaan Patih Gumantah, kerajaan Bangkul Rajakeng diceritakan berada di zaman kegemilangannya dengan seluruh jajahan takluknya makmur dari segi ekonomi dan sosial. Ditambah lagi Patih Gumantah diceritakan juga mempunyai hubungan yang baik dengan Patih Gajah Mada yang merupakan penguasa empayar besar kerajaan Majapahit yang suatu ketika dahulu merupakan satu kuasa besar yang mana empayarnya bertebaran sehingga ke bumi Borneo. Apabila ada satu kerajaan yang maju dan makmur seperti kerajaan Bangkul Rajakeng, sudah tentu jiran-jirannya akan senantiasa berasa tidak selamat, dan begitulah halnya dengan satu lagi kerajaan kecil di bumi Borneo yang bernama Kerajaan Biaju yang berpusat di Sungkung. Pada satu hari diceritakan bahawa pahlawan-pahlawan kerajaan Biaju telah menyerang hendap istana kerajaan Bangkul Rajakeng dan terjadilah satu perang yang amat dahsyat di dalam sejarah perang peluasan kuasa di bumi Borneo pada waktu itu. Di dalam perang ngayau ini, Patih Gumantah sendiri terkorban sehingga kepala beliau sendiri bercerai dari badan oleh pahlawan kerajaan Biaju. Sudah menjadi tradisi setiap kepala musuh yang telah dipenggal akan dibawa pulang ke rumah panjang, dan begitulah yang terjadi kepada kepala Patih Gumantah yang telah dibawa pulang sebagai piala kemenangan. Tersungkulnya kerajaan Bangkul Rajakeng di tangan kerajaan Biaju di Sungkung. Di Sungkung, tengkorak Patih Gumantah walaupun musuh kepada kerajaan Biaju, namun beliau amat dihormati, dan di rumah panjang mereka, tengkoraknya diletakkan di dalam satu tajau yang dinamakan Tajau Tarus. Selepas kalahnya kerajaan Bangkul Rajakeng di tangan kerajaan Biaju, maka berakhirlah kewujudan kerajaan Dayak ini di bumi Borneo sehingga 200 tahun kemudian barulah munculnya cikal kerajaan Mempawah wujud di bumi Borneo. Yang pasti tengkorak Patih Gumantah itu tetap menjadi satu cerita legenda di dalam masyarakat Dayak di Borneo yang telah diperturunkan dari satu generasi ke generasi secara oral sehinggalah sekarang. Alkisah dihikayatkan bahawa suatu waktu dahulu, Patih Gumantah mempunyai 7 orang puteri yang masing-masing dilahirkan dengan pelbagai kepandaian. Salah seorang daripada puteri Patih Gumantah ini bernama Dara Hitam atau nama sebenarnya Dayang Salimpat. Dara Hitam ini diceritakan amat pandai di dalam ilmu kebatinan mengubat orang yang sakit, dan kerana itulah beliau amat disayangi di dalam komuniti rumah panjangnya. Malah Dara Hitam ini sendiri mempunyai perwatakan yang lemah lembut serta suka menolong orang yang susah serta cantik menjadikan beliau begitu terkenal sekali. Hendak dijadikan cerita pada satu hari, Dara Hitam telah turun ke sungai untuk mandi manda, dan di ketika itulah tanpa beliau sedari, beberapa helai rambutnya yang panjang serta hitam pekat itu telah gugur dan hanyut di bawah air sungai. Pada ketika itu jauh di hulu sungai, seorang raja yang bernama Raja Pulang Palih, iaitu seorang raja yang mengembara dari Banten, sedang melepaskan lelahnya di aliran sungai yang sama.
Pada ketika itulah, Raja Pulang Palih telah terlihat beberapa gumpalan helai rambut dan beliau mengambilnya. Hanya dengan melihat rambutnya sahaja, Raja Pulang Palih pasti bahawa wanita yang mempunyai helaian rambut sekemas dan secantik ini sudah tentu bukan calang-calang wanitanya. Raja Pulang Palih dan pengawalnya akhirnya memudiki sungai tersebut untuk melihat siapakah gerangan si pemilik rambut tersebut. Perjalanan mereka telah membawa mereka ke sebuah kampung yang terletak di Tembawang Selimpat. Di sanalah beliau mendapat kepastian daripada penduduk kampung bahawa pemilik helaian rambut itu adalah Dara Hitam. Dan bukan mudah untuk bertemu dengan Dara Hitam kerana dia sering sibuk mengubati orang sakit. Raja Pulang Palih dan pengawalnya akhirnya kembali ke Tembawang Ambator, tempat di mana mereka tinggal buat sementara waktu. Gejolak jiwa Raja Pulang Palih untuk melihat sendiri Dara Hitam itu telah membawa beliau mengatur satu taktik, iaitu Raja Pulang Palih berpura-pura sakit. Dan taktik ini dikongsi beliau dengan pengawal-pengawalnya. Pengawalnya yang bersekongkol telah kembali ke Tembawang Selimpat dan memohon bantuan daripada Dara Hitam untuk merawati Raja Pulang Palih. Tanpa berlengah, Dara Hitam pun mempersiapkan segala ramuan herba hutan dan apa yang perlu untuk merawati Raja Pulang Palih. Apabila sampai di Tembawang Ambator, barulah Dara Hitam mengetahui bahawa ini hanya satu sandiwara dan Raja Pulang Palih tidak membenarkan Dara Hitam pulang ke Tembawang Selimpat kerana beliau cuba memujuk Dara Hitam untuk menikahi beliau. Dara Hitam mengetahui bahawa bukan satu yang mudah untuk menolak permintaan daripada seorang raja, lebih-lebih lagi beliau sendiri berada di bawah jagaan Raja Pulang Palih. Dengan penuh kelembutan bicara kerana tidak mahu mengusik hati Raja Pulang Palih, akhirnya Dara Hitam mengenakan satu syarat kepada Raja Pulang Palih, iaitu sekiranya ingin memperisterikannya, Raja Pulang Palih harus merebut kembali tengkorak ayahnya Patih Gumantah yang sekarang berada di Kerajaan Biaju di Sungkung. Apabila mendengar syarat daripada Dara Hitam itu telah membuatkan Raja Pulang Palih untuk berfikir seketika kerana beliau tahu bukan senang untuk mengalahkan pahlawan-pahlawan Kerajaan Biaju di Sungkung. Jika kerajaan Bangkul Rajakeng yang tersohor itu boleh dikalahkan, inikan pula tentera beliau yang sedikit itu. Dari sini, Raja Pulang Palih telah terfikir untuk mengalahkan pahlawan Biaju hanya dengan tipu muslihat. Akhirnya dengan pemuafakatan dengan penasihatnya, akhirnya mereka sepakat untuk membina sebuah jong atau kapal besar. Pada ketika itulah beliau memerintahkan beberapa orang pengawalnya untuk menebang sebatang pokok kayu yang besar yang bernama pohon melabur. Pohon melabur sememangnya antara pohon yang kayunya adalah jenis keras dan bermutu tinggi untuk dijadikan kapal besar. Namun sesuatu yang ganjil berlaku apabila pokok itu berjaya ditebang. Keesokan harinya pokok tersebut akan berdiri megah seperti tiada apa-apa berlaku. Hal ini menjadikan Raja Pulang Palih begitu hampa kerana hanya pohon melabur yang paling baik untuk dijadikan kapal besar di daerah itu. Peristiwa pelik yang berlaku itu telah diceritakan oleh Raja Pulang Palih kepada Dara Hitam, dan dengan cadangan daripada Dara Hitam, Raja Pulang Palih telah memanggil seorang pemuda yang bernama Ria Sine kerana menurut Dara Hitam, hanya Ria Sine yang mempunyai kepakaran di dalam hal menebang pohon melabur yang sakti itu. Kedatangan Ria Sine ke Tembawang Ambator disambut oleh Raja Pulang Palih sendiri dan segera beliau meminta Ria Sine untuk menebang pohon melabur itu. Hanya dengan sekali hayunan, pohon melabur tumbang rebah ke bumi dan hal ini amat menggembirakan Raja Pulang Palih kerana sudah tentu niatnya untuk menikahi Dara Hitam akan terlaksana jua. Namun sebenarnya tanpa Raja Pulang Palih ketahui bahawa Dara Hitam telah memanggil saudara keluarganya sendiri untuk membantunya keluar daripada cengkaman Raja Pulang Palih. Ria Sine sebenarnya adalah saudara jauh kepada Dara Hitam dan beliau juga dikurniakan dengan pelbagai kesaktian seperti mana-mana keturunan Patih Gumantah. Raja Pulang Palih begitu kagum dengan kehandalan Ria Sine telah meminta Ria Sine untuk tinggal di Tembawang Ambator dan bersama-sama menyiapkan kapal besar.
Ria Sine bersetuju kerana beliau juga ingin turut serta untuk mendapatkan kembali tengkorak Patih Gumantah yang juga keturunannya daripada kerajaan Biaju. Dan setelah beberapa ketika, maka siaplah kapal besar Raja Pulang Palih ini, maka bermulalah proses untuk melepaskannya ke sungai. Sekali lagi satu hal yang pelik berlaku, iaitu walau seberapa ramai yang menarik menolak kapal besar itu, ianya tetap tidak bergerak, dan ini begitu memeningkan Raja Pulang Palih. Akhirnya Ria Sine tampil membantu Raja Pulang Palih, iaitu ada beberapa syarat yang harus dipatuhi sekiranya inginkan kapal itu mencecah air. Syarat-syaratnya adalah: 1. Raja Pulang Palih harus memilih 7 wanita hamil anak pertama untuk dijadikan alas kapal itu diluncurkan ke air. 2. Raja Pulang Palih harus mencari 7 biji telur ayam yang baru pertama kali bertelur. 3. Raja Pulang Palih harus mengadakan 3 gantang wang logam, iaitu campuran perak, tembaga dan timah. Mendengar syarat-syarat yang mustahil itu membuatkan Raja Pulang Palih berasa gerun dengan kesaktian untuk menunaikan permintaan darah hitam itu, namun kerana sudah kemaruk cinta dituruti jua. Dengan segala sumber, Raja Pulang Palih telah meminta rakyatnya untuk berkorban dan segalanya berjaya juga disediakan seadanya. Tiba harinya untuk meluncurkan kapal tersebut, ketujuh-tujuh wanita hamil anak pertama telah diarahkan untuk berbaring di bawah kapal tersebut. Selepas menjalankan upacara ritual, Ria Sine hanya menolak buritan kapal itu seorang sendiri, maka meluncurlah kapal tersebut ke gigi air dengan melalui wanita-wanita hamil. Dan alangkah terkejutnya Raja Pulang Palih apabila ketujuh-tujuh wanita hamil itu tidak tercedera walau sedikit pun. Kesaktian Ria Sine inilah yang menjadikan Raja Pulang Palih meminta beliau untuk menjadi ketua ekspedisinya ke kerajaan Biaju nanti. Atas persetujuan Ria Sine menjadi ketua ekspedisinya, maka Raja Pulang Palih telah berjanji akan memberikan kurniaan atas bantuan Ria Sine itu, dan beliau akan menunaikan apa jua permintaan Ria Sine sekiranya ada kelak. Tiba harinya, maka berangkatlah rombongan Raja Pulang Palih dan Ria Sine menuju ke kerajaan Biaju di Sungkung. Dan sesampai di Sungkung, Raja Pulang Palih telah menghantar beberapa orang pengawalnya untuk pergi menyiasat menyamar menjadi peniaga. Ini semua dilakukan bagi mengetahui kekuatan rakyat kerajaan Biaju yang terkenal itu dan juga di mana lokasinya Tajau Tarus Patih Gumantah diletakkan. Hasil daripada maklumat awal itu, Raja Pulang Palih tahu bukan senang untuk menewaskan kawalan ketat pengawal kerajaan Biaju itu, dan hanya dengan tipu muslihat sahaja boleh menewaskannya. Di sinilah Ria Sine memainkan peranannya dengan mengajukan cadangan agar Raja Pulang Palih untuk menggunakan 3 gantang wang campuran emas, tembaga dan timah yang dibawanya. Cadangan itu diterima oleh Raja Pulang Palih. Di ketika malam gelap, Ria Sine dan beberapa tentera Raja Pulang Palih telah bergerak menuju ke satu tempat di tepi sungai yang mana ianya merupakan kawasan untuk rakyat kerajaan Biaju menimba air. Ria Sine sengaja melemparkan wang campuran emas, tembaga dan timah itu di dalam air dan juga diikat di beberapa kain di atas pohon yang berdekatan. Dan kemudian, Ria Sine dan pengawal Raja Pulang Palih bersembunyi di kawasan semak yang berhampiran dengan rumah panjang kerajaan Biaju, dan apabila pagi menjelma maka riuh rendahlah rakyat kerajaan Biaju mengatakan ada wang turun dari langit untuk mereka. Pada ketika itulah, kesemua yang di rumah panjang termasuk pengawal-pengawal Biaju yang menjaga Tajau Tarus Patih Gumantah telah meninggalkan pos kawalan mereka. Dan kesempatan itulah digunakan oleh Ria Sine untuk mengambil Tajau Tarus tersebut dan dibawa pulang ke kapal besar mereka tanpa disedari oleh mana-mana orang Biaju di rumah panjang tersebut. Setelah Tajau Tarus di dalam kapal, maka segeralah mereka berlayar tanpa mahu berlengah masa lagi menuju ke Tembawang Ambator. Raja Pulang Palih terlalu gembira atas kejayaan itu kerana ternyata darah hitam sudah di dalam genggamannya.
Seketika belayar akhirnya rombongan Raja Pulang Palih berserta dengan Tajau Tarus Patih Gumantah akhirnya tiba di Tembawang Ambator dan kepulangan mereka disambut dengan penuh kerayan oleh rakyat Raja Pulang Palih. Di ketika itulah Raja Pulang Palih memberikan hadiah kepada Ria Sine seperti yang dijanjikannya, iaitu beliau akan menghadiahkan mana-mana anak gadis yang tercantik di kalangan rakyat maupun isteri-isterinya sekiranya Ria Sine berkenan akan dijodohkannya dengannya. Dan sekiranya Ria Sine tidak berkenan maka mintalah apa sahaja, beliau sendiri akan menunaikannya. Ria Sine menolak segala hadiah daripada Raja Pulang Palih itu, sebaliknya beliau meminta Raja Pulang Palih untuk menjodohkannya dengan Dara Hitam atau Dayang Selimpat. Walaupun permintaan daripada Ria Sine itu adalah sesuatu yang akan menghancurkan hatinya, namun kerana sejak dari awal lagi beliau telah berjanji akan menunaikan apa sahaja permintaan Ria Sine, akhirnya dengan berat hati beliau menunaikannya. Perkahwinan Dara Hitam dan Ria Sine diadakan di Tembawang Ambator dengan penuh istiadat masyarakat Dayak Borneo, dan Tajau Tarus Patih Gumantah juga dijadikan syarat untuk perkahwinan Dara Hitam dan Ria Sine ini. Setelah berkahwin, diceritakan Dara Hitam dan Ria Sine telah pulang membawa bersama-sama Tajau Tarus Patih Gumantah ke Tembawang Selimpat untuk disemadikan di rumah panjang di mana komuniti Dayaknya berasal. Inilah cerita legenda tentang Tengkorak Patih Gumantah yang penuh kesaktian jalan ceritanya, yang juga merupakan satu sastera rakyat di dalam masyarakat Dayak Borneo. Mungkin ada banyak lagi versi-versi cerita legenda tentang Patih Gumantah, dan apa yang dikongsi oleh kami adalah salah satu daripadanya. Sesungguhnya banyak cerita legenda di Borneo yang sudah tentu mempunyai maksud yang tersirat di sebalik yang tersurat untuk kita sama-sama mempelajarinya. I should fuck her in the Benz.